Assalamualaikum, kita berjumpa lagi di dalam e-tuition bersama siapa? Bersama Madam Siti. So, siapa yang dah masuk, say hi to me. Please say hi to me. Hai, saya Madam Siti. Siapakah anda? Dari mana? Tulis dekat live chat box and saya, Madam Siti, akan baca. Dan hi to me. Hi Aida Syahira, halo. So, turn on notification dan turn on notification benda kan? Aisyah Sadion, hi all, hi. Aida Syahira dari mata turun ke hati. Ya, dari mata aku nampak kamu dan kamu turun ke hatiku. Gitu. Alright, so hi, siapa dah masuk, say hi to me, say hi to me. Okay, kita bersama siapa? Bersama Madam Siti dalam kelas Sains e-tuition Form 4. Patutnya Science Form 4 e-tuition. Alright, tacul Aida Syahira. Ya, saya pun tacul. Alright, so please tekan button like and then kelas kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Dan okay, so boleh saya tahu siapakah di sana? Okay, alright, dari hati turun ke turunlah mana-mana yang kamu nak. Ya, Ashraf Sa'adun 2. Okay, so yang dah masuk ni, may I know where are you from? Where are you guys from? Daripada Selangor, daripada senang kita shortkan sikit, daripada kawasan PKPB. Korang dari mana? Tell me, kalau kita berjiran, so kita satu nasib gitu dah cul. Alright, so siapa yang dah join? So kita hari ni admin tanya korang sihat tak? Ya, Alhamdulillah, Madam Siti sihat walafiat. Korang sihat tak? Okay. Siapa yang dah masuk, thank you so much. So do let your friends know about e-tuition. We are giving you free subscription until 31st of January. Kita bagi subscription percuma daripada hari ni, first day, this is the first day, sampailah 31 Januari nanti. So hi Arif Daniel. Hello. Thank you for watching. Arif Daniel ni is my favorite student ke, peminat nombor 1. Peminat acul. Alright, so siapa yang masuk, tolong bagi tahu kawan-kawan, kelas e-tuition Sains dah mula untuk Form 4. This is the time untuk kita nak mulakan study, mulakan tahun 2021. We fight COVID. Jangan bagi COVID menang. Bila korang malas nak belajar, maksudnya COVID menang. Don't let the COVID win. Gitu. Okay, so hari ni. So siapa yang pernah join e-tuition atau so they will know, bahan ada dekat dalam description. Saya letak saya punya bahan dekat description, download dan juga boleh print it out sebab kita hari ni nak buat kita nak belajar sambil buat nota pendek supaya the next time kita nak belajar balik tak perlu baca buku teks, tak perlu baca buku rujukan. Madam pun cikgu pasal saya. Thank you so much sayang. Alright, so download bahan dekat description and then print out kalau ada printer. Kalau tak ada printer, is okay. Gunakan your phone, but it is in PDF, so maybe you have to convert it to JPEG or screenshot untuk tulis terus. Guna editor PixArt ke, guna InShot ke, edit terus dekat situ supaya lepas ni boleh terus jadikan dia nota pendek. Okay, make sure check resolution. Setting resolution tukar ke highest resolution 1080 ataupun 720 pixel supaya nampak everything written here clearly. Use your headphone supaya sound akan jadi sangat clear, soundnya mantul kata. Biasa kakak admin kita kata soundnya mantul, right? And then selain daripada tu, duduk dekat kawasan yang tak ramai orang, avoid noise and prepare prepare your paper and pen untuk salin nota bersama-sama dengan Madam Siti. So siapa yang first time join e-tuition, hi, my name is Madam Siti. I'm a tutor in Pusat Tuition Malaya dan juga e-tuition core in subject science and also physics and a bit of mathematics. Alright. So few weeks ago,
Itu macam nak cerita sejarah kan. Few weeks ago, 2 weeks ago kita ada buat e-tuition, ada menjalankan kelas revisi percuma, which is kita recall balik, kita cover balik subjek atau topik-topik, beberapa topik lah tahun lepas, which is untuk form 4, form 5 saya dah cover bab 1, this one briefly, and then saya ada cover juga bahagian saya pun tak ingat. Siapa ingat? Saya pun lupa. Ada bahagian apa nama ni? Mitosis. Yes, mitosis, meiosis. Saya ada cover bahagian genetik sikit. Alright. So this week apa yang kita nak belajar hari ni, Medacity akan cover bab 1 untuk form 4 iaitu sains langkah keselamatan di dalam makmal. Bab first, which is the first subtopic is peralatan perlindungan diri. So apa yang korang kena tahu at the end of the class, what we will learn is bila masuk makmal apa yang kita kena pakai, apa yang kita kena buat, peralatan mana kita nak pakai untuk menjaga keselamatan kita. So, untuk buang sisa-sisa, macam mana nak buang sisa-sisa di dalam makmal? Adakah saya boleh buang dekat dalam sinki? Adakah saya kena buang dalam tong sampah dan sebagainya? That is our objective for today. At the end of this class, korang akan tahu langkah-langkah keselamatan di dalam makmal dan juga cara pembuangan sisa-sisa di dalam makmal. So, Ellie pun dah cakap jom start. So, kita jom start. Kita boleh start sekarang. So, untuk langkah keselamatan di dalam makmal, note yang saya berikan dekat description adalah dalam 2 bahasa, which is English and bahasa Melayu. So, siapa yang di LP program, don't worry, the notes cover for 2 language. So, kalau download, korang akan nampak kotak-kotak kosong. Medacity ni dia tak nak bagi jawapan free. So gunakan nota yang saya berikan dan stay in this class. Kita akan fill in the blanks as time goes by. So untuk langkah keselamatan dalam makmal, yang pertama peralatan perlindungan diri. So peralatan perlindungan diri ni apa? Peralatan perlindungan diri ni adalah apa? Hi Madam Tante, terus tak jadi, terus distracted. Thank you so much Ain, gitu. Okay, so peralatan perlindungan diri, apa yang kita kena tahu bila masuk makmal? First, how we dress, our attire. Bila masuk makmal, macam mana kita nak pakai supaya kita dapat jaga keselamatan. Bila masuk makmal, obviously kita akan menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya mungkin, bahan-bahan kimia yang menghakis, yang eksplosif, bahan radiation. Jarang guna dalam makmal kita bahan radiation. Kita akan menggunakan heavy metals. Heavy metal tu macam mana? Dan macam-macam lagi. Alright, so macam mana kita nak, how we should macam mana kita punya attire bila masuk dalam makmal? First, okay, mana marker pen? Okay, first, apa yang kita kena guna untuk menjaga keselamatan diri kita bila masuk dalam makmal? Peralatan perlindungan diri. Ini adalah dia punya main topic for today. Dan kita kena tahu, garis lurus. So, peralatan perlindungan diri. Perlindungi dengan diri. Dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa Inggerisnya adalah personal protective equipment. Okay, personal protective equipment. PPE, macam dengar doktor-doktor pakai tu kan. Okay, basically samalah macam bila kita tengah COVID sekarang ni. So apa personal protective equipment yang kita kena pakai? How we should attire bila kita keluar rumah untuk mengelakkan kita dijangkiti COVID? Obviously kita kena pakai mask. And then kalau nak lagi selamat, kena pakai glove, pakai face shield dan sebagainya. Okay,
Sama juga bila kita masuk dalam makmal. Walaupun makmal tu mungkin kita tak jumpa COVID, mungkin tak tahu. Okay. Maksudnya bila dalam makmal kita menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya, meletup, menghakis, beracun dan sebagainya. So how kita nak protect kita punya diri? We have to buat eksperimen. Tapi dalam masa sama takkan kita nak gadakan diri kita gitu. Gadakan diri menakutkan. Okay, so first kali yang kita kena make sure kita pakai bila masuk makmal, the first one, siapa tahu, can anybody help me? What is the first peralatan perlindungan diri yang kita kena pakai di dalam makmal? Okay, siapa tahu tolong tulis kat chat. What's up? Hi Ahmad, Mr. Ahmad. Hi Ahmad Hilmi, what's up? Gitu. Tak nak rompet sangat. Okay, the first one. Okay, ni adalah orang. Okay, tak perlu lukis orang tapi macam comel je kalau lukis orang kan. Okay. The first one kita kena pakai tak pandai lukis pun nak lukis. Ni sangkut kat telinga. Okay, so what is this guys? This is the face mask. So bila masuk makmal, make sure bila kita menggunakan bahan-bahan yang volatile, so gunakan mask. Mask muka, face mask ataupun face shield. Kalau dalam bahasa Melayunya topeng muka. Okay. So that is the Bob Gaming. Assalamualaikum, baru masuk. Waalaikumsalam Bob Gaming. It's okay sayang, kita baru je nak mula. So tak apa. Kita hari ni belajar rasa macam cikgu gitu. So hari ni saya akan cover peralatan perlindungan diri. So first kita nak tengok apakah, macam mana kita, how kita nak dress bila kita dress up bila masuk makmal. Nak masuk lab pun kena dress up tau. So the first one we should wear the mask. Sama juga macam kita keluar rumah sekarang masa zaman-zaman COVID ni, the first thing that we have to wear is mask. Sebab apa? Dia akan melindungi kita punya saluran pernafasan. Dia melindungi kita punya muka juga. Alright. So sebab bila masuk lab, kemungkinan kita akan terhidu bahan-bahan kimia yang beracun lah. Kita takut dia akan efek kita punya saluran pernafasan, kita punya lungs. So kita kena pakai mask ataupun topeng muka. So and then selain tu, ini kita nak cover kita nak protect kita punya pernafasan. What about our eyes? Macam mana kita nak selamatkan kita punya mata? Anybody knows? Macam mana kita nak selamatkan kita punya kawasan mata? So we should wear cantik tak saya lukis? Ini adalah macam perompak. We should wear our goggle. Kalau bahasa Inggerisnya goggle. G-O-G-G-L-E. Goggles. Jangan eja. G-O-O-G-L-E-S. Okay, ataupun this one. Jangan eja dia sebagai Google. Don't. Okay. Cara sebutannya goggle. Nah, bahasa Melayu dia goggle jugalah. This is Google, this is goggle. Different things, okay? So, goggles tu apa? Goggles tu adalah kita punya cermin mata lah. Untuk masuk lab kita bukan pakai this kind of spec. Bukan cermin, this is okay. Madam, saya dah pakai cermin mata. Okay, bukan, no. This bukan cermin mata macam ni. Untuk masuk lab kita pakai cermin mata yang akan cover daripada atas mata dan bawah mata, dia tak ada ruang. Contohnya spek mata saya ni ada ruang. So saya boleh letak, masukkan jari. So untuk dalam lab, the goggles akan tutup atas dan bawah supaya misal kata tengah ni ukur bahan kimia guna silinder penyukat ni, tarik macam tarik kan, tiba-tiba terpercik bahan kimia masuk mata. So itu adalah bahaya. Untuk mengelakkan daripada terjadinya bahan kimia terpercik masuk mata, apa yang kita kena buat? Pakai goggle. Goggle ni macam saya kata dia tutup semua. So kalau misal kata terpercik and dia lalu atas, so dia masih tak masuk dalam mata sebab goggle akan tutup kita punya seluruh kawasan yang boleh masuk mata. Menakutkan saya punya lukisan. And then kita dah pakai goggle, kita dah pakai mask, topeng muka. So apa lagi kita kena pakai bila kita masuk dalam makmal? Siapa tahu?
What is that? Kita kena pakai sarung tangan. Okay. This is sarung tangan ataupun kita panggil dalam bahasa Inggerisnya glove. Okay, we should wear glove. Sama macam kalau kita bekerja di bengkel kayu, misal kata kita kena pakai gloves, tapi glove tu adalah glove kain yang tebal untuk mengelakkan dua tangan terkena paku. Kalau kita bekerja dekat kawasan yang ada welding, pateri, ada welding, so kita kena pakai glove yang lagi tebal supaya percikan api welding tu tak kena kita punya tangan. Macam kita bermain dengan metal, besi yang dileburkan, that is very very hot. Then dia punya sarung tangan is sangat tebal supaya if the melting metal terkena dekat glove kita, dia masih tak terus masuk ke tangan. Kalau tak memang berlubang tangan kita. Melt metal is very very hot. The temperature is seriously very high lah. So untuk dalam lab kita akan pakai glove yang diperbuat daripada getah, sama macam doktor. Doktor dekat hospital nak rawat pesakit kena pakai glove kan. Pak tarik kan, betul. So macam dengan kita nak masuk makmal, kita kena pakai glove juga. Sarung tangan, glove yang diperbuat daripada getah. Okay, now then apa lagi kita kena pakai? Okay, gitu. Madam improving skill lukis dia. Okay, so apa benda tu? So untuk peralatan perlindungan diri yang seterusnya adalah, what is this? This is kasut. Okay, kasutnya macam mana tu? Kasut bertutup. Okay, kasut bertutup. Okay, kasut bertutup ni, madam saya nak masuk lab, saya pakai kasut bertutup tapi ada heel. Boleh ke tak? Please don't sayang. Kalau pakai kasut ada heel, berkemungkinan kita untuk tergelincir dan jatuh. Okay, so pakai kasut yang properly, yang bertutup dan flat supaya mengelakkan kemalangan-kemalangan tergelincir. Tengah jalan pegang chemical, heel patah. Okay, so siapa nak selamatkan? Alright. So pakai kasut yang flat, kasut yang bertutup dan wear proper attire lah. Ikut condition. Kenapa pakai heels 13 inci masuk dalam lab kan? Alright, so kita dah ada goggle, which is our penutup cermin mata, ataupun kalau tak nak pakai goggle boleh pakai face shield. Okay, kita ada mask untuk protect our respiration system. Kita ada sarung tangan to protect our skin. Kita ada kasut to protect our feet. Dan apa lagi yang kita boleh pakai? Siapa tahu? Do let me know dekat comment. So, dah ada sarung tangan dah pakai, kasut dah pakai, dekat muka dah protect. So, how to protect our badan, our body? So, we should wear mana nak lukis ni? Buruk. Okay. So, kena pakai. Okay, button sikit. Okay, so kena pakai coat, lab coat. Okay, kalau bahasa Melayu tu kita panggil baju makmal. So, this is baju makmal. Okay, kena pakai baju makmal ataupun dalam bahasa Melayu, bahasa Melayunya, saya punya Melayu, safety coat. Okay, so these are the thing. Ada lagi sebenarnya. Okay, first kita untuk protect our eyes, kita pakai goggle ataupun face shield. Untuk protect kita punya pernafasan, kita kena pakai mask. Untuk protect our hands, kita kena pakai sarung tangan. Untuk protect our feet, kita kena pakai kasut bertutup. Dan untuk selamatkan, to protect our body, kita kena pakai lab coat ataupun safety coat. Okay, so boleh juga kalau kita nak lebih protektif,
Safety coat ni biasanya dibuat daripada kain. Misal kata kita bermain dengan chemical yang menghakis dan kita nak protect lebih lagi kita punya badan. So apa yang kita nak kena buat? Cikgu kelas sampai pukul berapa? Ada Iqbal. Kelas di e-tuition akan berjalan selama 1 jam. 8 sampai 9 ni kita subjek sains. 9 sampai 10 kejap lagi ada subjek matematik. So untuk hari Isnin, saya terangkan sikit. Di kelas ni, sebab sekarang e-tuition tengah bagi free trial class to everybody. Free subscription. Sampai 31st of January, bagi tahu semua kawan-kawan, ajak kawan-kawan register di e-tuition punya website, dan siapa-siapa yang subscribe free trial until 31st January akan boleh access all of our class for the whole until end of this month. So, kelas untuk form 4 hari Isnin kita akan ada Science dan Math sejam-sejam, so 8, 9, 9, 10. Esok kita ada BM dan BI, sama juga waktunya 8, 9, 9, 10. Hari Rabu ada kelas perniagaan dan juga sejarah, 8, 9, 9, 10 juga. Hari Khamis adalah untuk subjek-subjek elektif, Khamis dan Jumaat subjek-subjek elektif. Jadual boleh tengok dekat e-tuition punya website. Okay, so kelas sejam-sejam 8, 9, 9, 10. Okay Adam? Alright, so tadi saya kata kalau nak extra protection bila pakai lab coat dan kita handling chemicals yang mungkin boleh menghakis. So apa yang kita boleh buat adalah, tak nak pakai warna biru. Okay, ni extra extra kita mungkin boleh pakai. Apakah itu Madam Siti cuba lukis? Kita pakai apron. Apron bukan untuk memasak je ya. Okay, apron yang di dalam makmal, kita biasanya pakai apron yang diperbuat daripada plastik yang tebal sikit. Sebab bila saya kata, sometimes dalam makmal kita pakai bahan, kita handling bahan-bahan yang menghakis. So bila macam tu, mungkin bila terkena lab coat, asid contohnya lah, contoh awak tengah bermain dengan asid. Asid kena kita punya kain, lab coat kita dibuat kain kan, dia boleh tembus. Bila tembus kena kita punya direct skin, kena skin kita, obviously akan terbakar, bukan terbakar lah, there will be burn sikit lah. Kalau kena sikit, kalau kena banyak memang total burn lah. So itu kalau asid yang terpercik terkena kita punya lab coat. So kita untuk protect more, kita pakai this apron. Apron ni diperbuat daripada plastik yang lebih tebal. So bila dia, misal katalah tengah sukat asid terpercik kena apron. So dia ada beberapa lapisan baru sampai kepada kita punya kulit. Dia kena apron dulu, lepas apron ada lab coat, ada baju kita dan baru kena kulit. So untuk tambah extra protection. Okay, ini adalah peralatan perlindungan diri. Basic je, kita kena walaupun nampak macam alah benda ni tak penting pun, but we have to know lah. Takkan dah tak ambil tahu, sebab kita yang masuk dalam makmal tu, kita yang buat eksperimen betul. Pernah tak cikgu kata, okay awak pergi suruh kawan awak masukkan makmal untuk awak buatkan eksperimen tu, bila dah bagi result suruh dia bagi kat awak hantar laporan. Takkan mesti cikgu yang suruh kita sendiri masuk makmal. So bila kita masuk makmal, kita kenalah jaga diri kita sendiri. Okay, so ini adalah attire bila kita nak masuk makmal. Untuk jaga kita punya diri, sama macam saya kata, sama macam bila this COVID kan, sekarang kita tengah COVID, kita keluar rumah, kerajaan suruh apa? Pakai mask. Kenapa? Bukan kerajaan KKN, kerajaan tu. Kenapa kena pakai mask? Untuk mengelakkan virus, sebab COVID ni adalah virus yang menyerang kita punya respiration. Respiration tu apa? Saluran pernafasan. So virus coronavirus ni, virus COVID ni, dia menyerang kita punya saluran pernafasan. Sebab tu kita diwajibkan pakai pelitup muka ataupun mask ketika keluar rumah. Tu untuk protect untuk protect kita punya saluran pernafasan daripada dimasuki oleh virus COVID. So untuk doktor pula, sebab kita sebagai orang awam, kita tak treating COVID patient, kita tak berjumpa directly dengan COVID patient. Untuk doktor dan juga kita punya frontliners dekat hospital, dia orang kena pakai full set of PPE, personal protective equipment, PPE ya ke? Okay, maksudnya memang daripada head to toe, memang dia kena cover everything. Dari segi goggle, lepas pakai goggle kena pakai mask, lepas pakai tu kena sarung lagi dia punya macam scope, and then kena pakai
dia punya baju PPE kena pakai, kasut pun kena pakai, everything, sarung tangan berlapis-lapis. Kenapa? Itu untuk protect frontliners daripada COVID. Bila kita masuk makmal, kita kena pakai macam ni. Kenapa? Untuk protect kita punya everything daripada terkena bahan kimia ataupun sebagainya. Nurani Syairah, cantiknya gambar cikgu. Terima kasih daun keladi. Esok-esok kita jumpa lagi. Gitu. Alright. So, itu adalah peralatan. Tengok. Terus tersyashol. Peralatan perlindungan diri. So, ni kita cakap macam mana kita nak protect ourselves when we are entering the lab. So, what happen if na'udzubillah minta dijauhkan, kita ada accident during the kita dalam lab. So apa yang kita kena buat? So kita kena tahulah beberapa jenis peralatan. Sekejap, kita terlalu kat sini. OCD sini. Gitu. Peralatan kecemasan. So what happened? Macam misal kata kita tengah handling bahan kimia, hazardous bahan kimia, tiba-tiba tertumpah dekat tangan. So waktu tu kita pakai mask lah. Pakai glove jugalah, tapi certain bahan kimia dia, even the glove pun akan boleh masuk juga. Peralatan kecemasan. Okay, siapa-siapa yang baru masuk, download this saya punya short notes dekat, saya punya mind maps dekat description. Mind map saya kosong, so kita bersama-sama di dalam kelas ni untuk fill in kita punya blank. Fill in the blanks lah. Hari ni kita bermain dengan fill in the blank. So, kita nak tengok peralatan kecemasan. The first one, peralatan kecemasan di dalam makmal ni. So, ada berapa? Ada yang kita kena tahulah. Ada 3. The first one is pencuci tangan. Pencuci tangan. So, apakah itu pencuci tangan? Pencuci tangan tu apa? Sama lah, ataupun dalam bahasa Inggeris dia hand wash. Hand wash tu macam hand sanitizer ke madam? Gitu kan? Boleh lah. Tapi sebenarnya kita bercakap pasal sinki. Okay, pencuci tangan dalam lab, dalam semua lab wajib ada pencuci tangan, atau bahasa kampung ni kita panggil sink. Sinki. Alright, dalam bahasa kampung kita panggil sinki, dalam bahasa buku dia panggil pencuci tangan. So this is the first peralatan kecemasan. Okay, nanti takut tak tahu. Okay, the first one is pencuci tangan. Pencuci tangan rupa dia macam mana? Adakah dia berbeza bila dalam lab? Adakah sinki dekat dalam lab berbeza dengan sinki dekat rumah? No, it is all the same. Okay? Pencuci tangan, sinki dekat lab sama je macam sinki dekat rumah kita, sama dengan sinki dekat tanda. Cumanya diwajibkan untuk ada sinki dekat dalam makmal. Okay. Sama macam dekat dapur kena ada sinki. Sama juga dengan dalam makmal kena ada sinki. Kenapa? Kenapa pencuci tangan sinki ni penting untuk dalam lab? Kenapa saya kata wajib ada sinki dalam makmal? Boleh bagi tahu saya, siapa yang tengah join ni, tolong bagi tahu saya kenapa dekat makmal wajib ada sinki? Can anybody know? Can anybody explain it to me? Kenapa kena? Kenapa tak buat dekat luar makmal? Kenapa dalam makmal? Dan siapa pernah masuk makmal, dia biasanya ada meja panjang kan makmal sekolah. Kenapa setiap meja tu kena ada sink? Kau banyak sink. Makmal kecil je. Setiap meja kena ada sink. Kenapa? There must be a reason. So what are the reason? Apa sebabnya? Sebab masa kita kata this is peralatan kecemasan ataupun protective equipment, emergency equipment. So, misal kata tengah buat eksperimen, kan kita meja by meja kan, meja sana tengah buat eksperimen, tiba-tiba tertumpah. Kalau misal kata sinki ada satu je dekat hujung belakang, so tak kena nak berlari dengan redah kawan-kawan penuh satu kelas untuk pergi ke sinki. So that's why sinki dekat dalam amal dibuat setiap kita panggil setiap meja lah, supaya when apa-apa emergency happen, dia terus dekat je dia punya sinki. So apa gunanya pencuci tangan? Sama macam sinki, untuk membersihkan bersihkan tangan daripada apa?
daripada kotoran ataupun bahan kimia. DRPT, kotoran atau bahan kimia. Okay, kalau dalam bahasa English dia clean hands from dirt or chemicals. Okay. Atau N sama lah. Okay, bersihkan tangan daripada kotoran atau bahan kimia. Sebagai contoh, tadi saya bagi contoh tengah sukat. Saya suka bagi sukat ni. Sukat bahan kimia. Tiba-tiba, contohnya sukat asid. Bahaya sangat. Okay, sukat toluene ataupun any solvents lah. Tiba-tiba ataupun alkohol. Tengah sukat metanol, etanol. Tengah sukat tiba-tiba kawan terlanggar siku. Ketumpah kena tangan. So, apa nak kena buat? Cepat-cepat pergi kat sinki, pergi ke pencuci tangan yang ada dekat dalam lab. Terus basuh, buka air, lalukan air pada kawasan yang kena. Kalau waktu tu tengah pakai glove, basuh sekali dengan glove and bila dah lalu baru start buka sikit-sikit. Kalau nak buka terus pun tak apa, buka terus and then cuci pun tak apa, tapi untuk lagi selamat supaya bila kita buka, takut kemungkinan waktu kita buka tu belum sampai ada air kan, takut dah kena kat kita punya skin terus. So untuk selamat, lalukan dulu dekat air, bagi hilang baru buka glove, baru lebih selamat lah. Okay, itu adalah pencuci tangan ataupun sink. Tujuan dia sama dengan kita punya sink dekat rumah, untuk bersihkan tangan dari kotoran ataupun bahan kimia, to clean our hands from dirt and chemicals. Okay, then this is the first bahan peralatan yang kena ada dekat dalam makmal. Apakah yang kedua? Kita panggil dia sebagai pembilas mata. Okay, kalau siapa dah download nota saya, ada gambar. You can see the picture here. So boleh dapat bayangkan pembilas mata tu macam mana rupa dia. Nak suruh saya lukis, saya memang hasil lah saya nak lukis, tak pandai. Okay, so pembilas mata ni macam mana dia sebenarnya? Lukis jugalah sikit. Dia macam satu mangkuk sink. Tapi kalau sinki kan biasanya, ini sinki. Biasanya kan sinki pipe dia akan keluar kat sini kan, ini adalah pipe lah. And air akan keluar masuk sink. So untuk pembilas mata dia berbeza sikit. Dia sama ada pipe, cuma yang pipe dia terletak dari kanan dan kiri. Okay, kenapa kanan dan kiri? Pipe dia daripada sini. Okay, faham? Ini adalah dia punya tempat keluar air. Ini pun sama. Ya Allah, buruknya saya lukis. Ini adalah dia punya, lukis dulu. Okay, ini adalah dia punya, ini keluar air. So, dia adalah macam sinki, sama macam sinki untuk keluar air, tapi dia punya pipe adalah dari kiri dan kanan, dia menghala ke atas. Kenapa? Nama pun pembilas mata. Dia untuk, sebab mata kita ada berapa? Ada dua. So, bila kita dekat sinki tu, kita dekatkan kita punya kepada muka pada sinki dan air ni tadi akan simbah kita punya, bilas kita punya mata. Okay, so ini nama dia pembilas mata. So tujuan dia pun tahu, fungsi dia apa? Sama dia tahu, fungsi pembilas mata. Pembilas mata sama juga untuk macam this one lah. So dia untuk bilas mata. Bila kita nak bilas mata ni? Bila bilas mata yang terkena bahan kimia. Okay, so sebagai contohnya kita tengah sukat lagi sukat solvent, toluene for example, acetone. Kita sukat, tarik, macam tarik, tiba-tiba terpercik, masuk mata. Waktu tu lupa nak pakai goggle. Itulah siapa suruh tak pakai. Terlupa pakai goggle, masuk dalam mata. Dan apa kena buat? Cepat-cepat pergi ke pembilas mata, tundukkan kepala, buka pipe dia dan bagi air lalu. Waktu tu janganlah pergi tutup mata, buka air mata tutup kan. Macam mana dia nak bilas? Make sure mata buka supaya dia cuci chemicals yang terkena dalam mata tadi. Alright. So sebab ni pernah jadi, sebab saya dulu masa saya belajar, saya ambil research. Okay, ambil research, so saya banyak masuk dalam lab. Same goes to my friend. Ada satu kawan saya ni, this is a real story.
dia bermain dengan solvent. Macam saya kata tadi macam toluene. Saya tak ingat toluene atau acetone. Siapa yang pernah pegang toluene atau acetone boleh tahulah dia toluene atau acetone ni adalah satu chemical solvent kita panggil. Dia kalau direct to skin sometimes it hazardous. Ada orang dia boleh terima, and this person, this girl, dia tengah sukat, saya pun suka-sukat tapi this one dia story lah. Dia tengah sukat and tiba-tiba toluene, saya tak ingat toluene atau acetone termasuk ke dalam mata dia, and dia rasa macam berapi dia punya mata. Sebelah celah rasa macam berapi, dia cepat-cepat pergi ke, luckily waktu tu dekat the lab memang ada, dia bukan dekat dalam lab, dekat luar lab. So kalau situ adalah kawasan bangunan lab, banyak-banyak bilik-bilik semua lab makmal. Dia akan ada selang satu lab, dia akan letak pembilas mata ni. So cepat-cepat pergi pembilas mata tu, buka air and dia rinse dia punya mata. So dapat bersihkan lah. Lepas tu, lepas bilas mata jangan buat tak tahu je, jangan buat dono. Terus bila dah bilas, rasa dah okay, dah tak ada rasa burning on your eyes, pergi klinik untuk further check. Okay? So this is a real story, memang pernah jadi pada one of my friends masa saya belajar dulu. Okay, pembilas mata. So memang penting adanya pembilas mata ni. Nampak macam tak ada orang guna, tapi if something happen, memang perlu. Okay, now sekarang selain pembilas mata, apa yang kena ada dekat kita punya lab? Nama dia penyiram keselamatan. Okay, penyiram keselamatan. Apakah ia? Alright. Dia dalam bahasa Inggerisnya safety shower. Dalam bahasa Inggeris nama dia shower. So dia actually sama macam shower dekat rumah. Okay. So apa macam mana dia fungsi? This one macam sinki. So this is an exact sink. This is macam saya kata dia macam shower. So dia akan ada macam a bit one pipe and akan ada tempat keluar air. Okay. So ini adalah penyiram keselamatan. Dia basically dia adalah shower. Dekat lab kena ada shower ni, and dia tak buat shower ni dekat kawasan tertutup pun tau. Dia shower akan diletakkan dekat biasanya berdekatan dengan this one lah. Tempat open, just dekat one corner akan ada shower tu. Nampak pelik, tapi saya kata accident happen anytime, anywhere. So kita tak boleh expect. So this thing nampak macam kenapa letak shower dekat kawasan ni? Bukannya ada orang nak mandi dekat kawasan terbuka. Memang dah tak ada orang nak mandi waktu kawasan terbuka, tapi if emergency happen, you will need this thing. Okay, so apa benda ni? Function dia? Saya terlukis. Alright. So apa fungsi dia? Saya tulis kat bawah lah. Fungsi dia sama macam pembilas mata tadi. So dia bilas apa pula? Dia bilas pakaian ataupun badan yang terkena bahan kimia. So sama macam pembilas mata, dia untuk bilas mata bila mata kita terkena bahan kimia. Dan penyiram keselamatan ni pula adalah tadi soalan untuk mata, so ini adalah untuk shower. Kita buat apa? Kita nak basuh satu badan. Sama juga dengan penyiram keselamatan ni ataupun shower ni, dia untuk kita bilas satu badan kita if ada bahan kimia yang tertumpah kena kita punya baju, bisa kata terkena kita punya lengan. Okay, so apa yang kita kena buat? Bisa kata tengah sukat tengah sukat solvent, alkohol ke, tiba-tiba macam saya kata kawan terlanggar siku, pak, tertumpah, habis satu badan ni, and cepat-cepat pergi ke penyiram keselamatan ni, and dia punya cara nak buka dia okay, sekejap. Okay, dia bukan pipe tau, dia akan ada satu macam tali lah. Saya lukis tak cantik kan, dia macam ada satu tali yang ada pemegang untuk kita tarik. So kita macam tarik air keluar macam best lah main-main kan. Okay, so itu adalah penyiram keselamatan. So bila berlaku tumpahan bahan kimia dekat dalam lab, korang terus berlari pergi di penyiram keselamatan ni, duduk bawah dia sebab dia macam shower, tarik, bagi air lalu sebanyak yang boleh. Kalau kena dekat badan, terus bagi lalu dengan pakai baju lab coat and whatever you tengah pakai tu, terus basuh.
Janganlah bila dah basuh tu pergi buka semua kan. No. Kita basuh nak bagi lalukan dia dengan air, lalu banyak-banyak sampai kita yakin bahawasanya dah selamat, tak ada dah bahan kimia tu. Alright. So macam saya kata, if this one kalau rasa terkena kulit, rasa badan ada rasa pedih-pedih or anything, lepas habis ni terus further check up lah, terus pergi jumpa doktor, cakap doktor saya terkena bahan kimia bla bla bla, tapi saya dah ambil angka keselamatan dengan bilas dengan penyiram keselamatan, cuma saya rasa ada irritation, ada rasa pedih-pedih and everything lah. Okay, so ini adalah penyiram keselamatan kita guna untuk bilas pakaian ataupun badan kita yang terkena bahan kimia masa kita tengah buat lab. Okay, so far ada apa-apa tak faham tak? Saya dah terangkan beberapa peralatan perlindungan diri. Contohnya kena pakai goggle. Bila masuk amal, apa yang kita kena pakai? Pakai goggle, kena pakai face mask ataupun face shield, pakai baju makmal lab coat, kena pakai sarung tangan, pakai kasut yang bertutup, don't wear heels, and then kalau nak extra precaution pakai apron. Okay, and then untuk peralatan kecemasan, the things yang kena ada, wajib ada dekat makmal. The first thing is pencuci tangan ataupun sinki. Dalam makmal akan ada banyak sangat-sangat sink. Kenapa? Sebab if anything happen, kita boleh cepat-cepat pergi cuci. And pembilas mata. Misal katalah pembilas mata tu tak ada dekat dalam makmal awak. Apa kena buat? Berlarilah ke sini dekat sinki, terus tadah air dan bagi, ataupun tadah mata pun boleh. Okay, bagi air lalu dekat mata. Make sure bilas. Jangan bagi bahan kimia tu stay dekat kita punya anggota badan. Same goes to penyiram keselamatan. Okay. So penyiram keselamatan ni gunanya untuk apa? Untuk bilas kita punya badan. Kalau ada bahan kimia yang tertumpah, cepat-cepat pergi. Soal penyiram keselamatan ni, kalau tak tahu rupa dia macam mana, dia macam shower. Kalau tak tahu pencuci tangan ni rupa dia macam mana, dia macam sinki. Pembilas mata ni dia macam sinki tapi ada pipe yang untuk tembak kepada kita punya mata. Bukan tembak lah, untuk bilas. Takutlah tembak, nanti buta mata lepas pakai. Okay, so far ada soalan tak? Kalau faham, cakap faham. Kalau saya laju sangat, madam, tolong say properly lah. Madam, laju sangat, boleh tolong perhal sikit, saya tak faham. Ataupun madam boleh explain in English, saya student DLP. Just bagi tahu, saya akan bantulah mana-mana yang kita terlepas tu. So siapa-siapa yang join ni, if korang buat latihan, sekarang ni kita dah mula, sekolah pun dah mula PDPR, betul? Kita dah ada pembelajaran daripada rumah. So kalau ada apa-apa soalan, misalnya tengah belajar-belajar tak faham, nak tanya siapa? Boleh tanya saya, Madam Siti. Macam mana nak tanya pula? Takkan saya nak bagi nombor telefon saya sekarang? Okay, saya tak bagi nombor telefon. So how to connect with Madam Siti? Go to eTuition website. Dekat yang korang ambil link kelas ni, dekat situ boleh buat connection. So cari nama Madam Siti. My name is Madam Siti, my profile name. Make a connection, add friend, follow saya, dan dekat situ korang boleh private message, boleh post on my walls, dekat situ boleh tanya soalan. Kalau malu nak tanya dekat ramai-ramai, tanya dekat dalam message, Madam saya tak faham buat soalan ni, snap picture soalan mana tu, dan hantar kepada message di dalam eTuition, my profile in eTuition, eTuition.my, dan saya akan tolong korang. So add saya dekat situ, okay. Bukan nak kumpul follower ke apa, saya nak bantu ramai lagi pelajar yang ada masalah pembelajaran. Mungkin kat rumah, sekarang ni PDPR, kita belajar kat rumah, buat tak faham, stres nak tanya siapa ni. Okay, Madam Siti ada. Gitu. Okay, tak acik tak? Alright, so okay, now kita akan pergi kepada langkah keselamatan penyimpanan bahan berbahaya. Okay, this topik nampak macam membosankan. Apa benda lah Madam bercakap lama sangat daripada tadi kan? Tak penting tetap. Nampak tak penting, but dia penting sebenarnya. What if tengah buat eksperimen, tiba-tiba you encounter an emergency. So, tiba-tiba mata masuk bahan kimia. So, nak buat apa? Tu yang kita kena belajar juga briefly. Apa kena buat kalau jadi macam ni. Tak pun pergi masuk lab, tiba-tiba nampak ada benda Allah ni. So, ni sebenarnya buat apa? Takkan biasan. So, there must be a reason. So, sekarang ni dah tahu. Nota yang saya bagi ni,
Boleh download dekat description. Saya bagi tempat kosong, so fill in the blanks. Dan bila habis kelas ni, automatically awak akan ada nota untuk satu short note untuk satu topik. Congrats to everybody. So now, sekarang kita nak pergi penyimpanan bahan berbahaya. Okey, penyimpanan bahan bahaya. Macam mana kita nak simpan hazardous material, storage of hazardous material. So untuk simpan, so tadi kita dah tengok apa yang kita kena pakai bila masuk lab dan apa fungsi-fungsi benda-benda ni. Kalau kita encounter emergency, what we have to do. And now kita nak tahu macam mana nak simpan bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan berbahaya dekat dalam lab. So there are 3 benda yang kita kena tahu. Actually there's a lot, tapi untuk sekarang kita kena tahu 3 benda, iaitu yang first adalah kabinet aliran lamina. Kabinet aliran lamina. Lamina flow cabinet. Bagi tulis dulu. Okay, this is the first one. And then the second one kita panggil dia sebagai kebok WhatsApp. Kebok WhatsApp ni bukan WhatsApp yang duk WhatsApp kawan, duk WhatsApp crush. Semua tu. Okay. Ia adalah kebok WhatsApp. Dia dalam bahasa Inggeris dia fume chamber ataupun satu chamber untuk kita handling bahan-bahan yang volatile. Volatile itu apa? Yang mudah meluap. Okay, and then kabinet keselamatan biologi. Ada 3 benda yang kita kena tahu for now. Okay, tengok balik. So, kita ada kabinet aliran tu. Kalau nak tahu rupa dia macam mana, tengok dekat notes yang saya bagi dekat description. Saya ada bagi dia punya gambar kalau nak tengok. Okay, basically semua rupa dia lebih kurang sama. Dia macam satu box besar. Okay, dia satu box besar. Okay, kena lukis lagi. Okay, dia macam satu box. Ini kaki dia akan ada roda. Certain kabinet dekat bawah certain tu bawah ni akan ada laci lah. Certain ada yang tak ada, so tak wajib lah. And dekat sini apa yang akan ada adalah apa yang akan ada sebab dia macam satu box. Sini tempat kita nak masukkan bahan ataupun barang-barang kita. So and then untuk kabinet aliran lamina, okay, dia ada dekat sini depan ni dia ada cermin yang kita boleh turunkan. Turunkan banyak mana? Kita boleh control that. So untuk kabinet aliran lamina, dekat dia punya special dia sebab dia kata bahasa Inggeris dia adalah laminar flow cabinet. Bila kita cakap laminar flow ni maksudnya ada aliran angin. So dekat sini dekat sampai dalam dia lah, dalam atas ni dia akan ada satu macam untuk sedut, ada satu belah dalam akan ada satu something untuk buat aliran udara kat situ. Dia akan sedut apa-apa yang diperlukan yang berbahaya, dia sedut, dan dia ada filter-filter dekat dalam tu. So dia akan bila yang dibebaskan ke udara tu dia lebih selamatlah. Ni adalah kabinet kabinet aliran lamina flow cabinet. So dia untuk apa? Fungsi dia untuk elak objek simpanan. So kita simpan barang kat situ dicemari oleh pencemar udara. Okay, so kabinet aliran lamina ni this one adalah untuk kita simpan bahan yang kita takut bahan tu dicemari oleh kita punya environment. Okay, so dia adalah dia control the dalam ni saya kata dia akan ada satu macam pump ataupun anything untuk maintain the flow ataupun udaraan dekat dalam kabinet ni supaya bahan tu dia tak tercemar
bila kita dedahkan kepada kita punya persekitaran. Okay, sebagai contoh, sebagai contoh tau, jangan kata betul-betul lah. Contohnya, saya ada buah apple, misal kata kalau buah apple tu saya belah dua dan letak je dekat udara, lama-lama dia akan oxidize kan, betul, jadi warna coklat-coklat kan. So itu adalah oxidation happen on the surface of the apple. So if saya ada apple ni, saya potong dua dan saya letak dalam saya punya kabinet laminar flow cabinet, dan saya on the switch, so dekat dalam ni akan ada pengudaraan yang akan boleh mengelakkan oxidation happen. Okay, dia keep on ada pengudaraan, dan kita punya apple tadi tu akan tidak jadi coklat-coklat tu, tak akan ada oxidation. Ni contoh je, saya bagi contoh, tak adalah saya kata korang buat confirm jadi. Ini contoh nak bagi faham bahawasanya dalam kabinet ni akan ada pengaliran udara. So itu untuk elakkan bahan simpanan kita tu tercemar oleh udara. So tu adalah dia punya fungsi. Okay, then sampel kita, protection sample selamat ke tak? So adakah sampel kita dapat perlindungan kalau kita pakai this one? Yes, it will. So macam saya kata tadi, kita akan make sure tempat tu untuk make sure kita punya bahan selamat. Adakah user, pengguna selamat? Adakah dia mengelakkan kita daripada tercemar ke apa? No, dia tak ada kaitan dengan manusia. So means dia memang khas untuk kita make sure kita punya bahan tak ada pencemaran, tak tercemar. Okay, kebuk wasap lagi, kita pergi kepada the second one is kebuk wasap. Dalam bahasa Englishnya fume chamber. Fumes ni adalah udara yang teruap. Okay, so fumes chamber dia sama macam ni, lebih kurang, and dia ada juga something macam ni, kita ada button untuk on, and dia apa yang dia buat, dia sedut udara dekat dalam fume chamber ni, and dia tapis. Dia keluarkan ke udara dalam keadaan udara yang dah selamat. Fume chamber ni adalah untuk simpan bahan-bahan ataupun untuk guna bahan-bahan yang mudah meluap ataupun bahan-bahan yang volatile. So dia adalah dia adalah untuk tempat kendalikan bahan mudah meluap. Okay, so dia adalah tempat untuk kita mengendalikan bahan yang mudah meluap. Mudah meluap ni maksudnya bila kita expose dia kepada environment, dia akan meluap lah. Dia akan dia akan jadi gas. Okay, so itu kita gunakan kebuk wasap untuk handling this kind of thing. So for example, alkohol. Okay, alkohol sangat senang meluap. So apa yang kita buat, kita kendalikan dalam ni, sebab alkohol akan boleh buatkan kita keracunan udara. Kita ada fume tu kan. Okay, and then so adakah sampel kita dilindungi kalau kita pakai fume chamber? So the sample tak jadi apa-apa sebab dia bukan untuk selamatkan sampel, dia untuk selamatkan persekitaran dan juga pengguna. So sampel tak jadi apa-apa, dia just sedut udara yang bahaya tadi, dan pengguna dan juga environment akan di-protect. Dia mengelakkan kita kena keracunan, fumes dan sebagainya. Dan last sekali, kabinet keselamatan biologi. Rupa dia macam ni juga. Yang berbezanya, kabinet keselamatan biologi ni ada beberapa jenis. Ada yang cermin dia full. Kalau cermin full, dia akan ada kawasan untuk masukkan tangan lah. Ada yang dia boleh tarik turun. Dia banyak jenis, beberapa jenis. So apa gunanya kabinet keselamatan biologi ni? Dia adalah satu ruang tertutup untuk kendalikan patogen atau mikroorganisme berbahaya. So dia adalah satu ruang, macam saya kata,
Kebiasaannya dia memang terus semua ni cermin atau mungkin boleh juga dia boleh buka sikit je tapi dia dua jenis akan boleh masuk tangan. So function dia ada satu ruang yang tertutup untuk kendalikan patogen ataupun mikroorganisma berbahaya. So patogen tu apa? Patogen ni adalah mikroorganisma lah yang berbahaya. Sebagai contoh untuk pembikinan vaksin. Sekarang kita ada COVID kan? So macam mana vaksin tu dibuat? Dalam Makmal dia akan buat everything di dalam this kabinet biologi, keselamatan biologi. Kenapa? Sebab kita tak nak the user. Benda ni memang akan protect the user daripada kena infect by the virus. So adakah sampel kita akan selamat? Yes. Sebab apa? Sebab dia tertutup dan Allah tak boleh buka. Dia tertutup dan everything tak boleh keluar. Sampel tak boleh keluar dan dari luar tak boleh masuk dalam. Dan adakah dia protect the user? Yes, of course. Okay, so these are 3 things untuk penyimpanan bahan-bahan bahaya ataupun penggunaan bahan-bahan bahaya di dalam Makmal. Dan 3 benda, kabinet aliran laminar flow cabinet. Dia untuk elak objek kita atau sampel kita dicemari oleh udara. So dia untuk selamatkan sampel. Kabut wasap fume chamber dia untuk selamatkan pengguna dan juga environment daripada terhidu gas-gas yang beracun atau berbahaya. Dan kita ada kabinet keselamatan biological control cabinet. Dia untuk apa? Untuk handling patogen ataupun mikroorganisma yang berbahaya. So every eksperimen kita buat di dalam that one, dia adalah kawasan tertutup. Dia protect the sample daripada tercemar dan dia protect kita daripada dicemari oleh the samples. Okay, so hari ni kita dah tengok langkah-langkah keselamatan dalam Makmal yang tentang peralatan perlindungan diri. Macam saya terangkan, kita ada peralatan perlindungan diri. Yang pertama, kita punya attire during kita masuk ke dalam kita punya apa nama tu? Makmal. Kita ada goggle, kita ada glove, kita ada baju, makmal dan sebagainya. Dan kita dah tengok juga peralatan keselamatan, iaitu pencuci tangan, pembilas mata dan juga penyelam mata ataupun shower untuk kita cuci badan. Dan last sekali kita ada penyimpanan bahan-bahan bayi. Okay, kalau ada apa-apa tak faham, do let me know. Boleh leave dekat komen dan share this e-tuition class ni kepada semua kawan-kawan kita. Jumpa lagi akan datang. Bye. Thank you everybody.